Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita menyambung bacaan kita dalam kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid. Karangan Syekhul Islam المجاهد المجدد العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى مجدد القرن الثاني عشر للهجرة. Dan kita masih lagi pada bab yang ke-38, iaitulah babu man ata'a al-ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahalla Allah wa tahlili ma harrama Allah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Bab pada menyatakan barang siapa yang taat kepada ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka sebagai sembahan Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Pada dua kelas lalu kita dah bincangkan mukaddimah bab ini, dan juga pada kelas yang lepas kita dah bincangkan tentang kedudukan mentaati ulama dari segi mazhab dan sebagainya. Golongan yang kedua yang disebut oleh musannif rahimahullah ialah al-umara, pemerintah. Dan ini adalah golongan kedua yang paling berkemungkinan untuk berlaku pada mereka ketaatan yang berbentuk syirik, iaitulah beriktikad bahawa pemerintah mempunyai hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Kerana macam kita dah sebut sebelum ini, dua golongan ini dikhususkan oleh musannif kerana mereka lah dua golongan yang paling berisiko untuk ditaati dengan ketaatan yang khusus ini. Taat pada tahlil dan tahrim, pada menghalalkan dan mengharamkan. Taat pada tasyri', pada meletakkan hukum syariat. Kerana dari segi asasnya, kedua-dua golongan ini memang mereka mempunyai keizinan syarak, mempunyai autoriti untuk meletakkan hukum dari segi asalnya. Sebab itulah asal taat ulama macam kita sebut ialah wajib, dan sama juga asal taat pemerintah adalah wajib, bukan harus, bukan sunat. Asalnya wajib, yakni selagi tidak jelas ianya maksiat. Jadi kalau kita jahil satu hukum, kita pergi kepada ulama, kita tanya ulama, sebila dia bagi fatwa, selagi tidak jelas pada kita yang fatwa dia menyelisihi dalil, maka hukumnya kita wajib taat kepada fatwa tersebut. Sehinggalah kemudiannya datang kepada kita penjelasan yang lain yang mengatakan ianya adalah salah. Ketika itulah kita diuji oleh Allah Ta'ala untuk memilih sama ada ulama ataupun Allah Tabaraka wa Ta'ala. So kalau kita faham bahawa kita taat kepada dia tadi bukan kerana dia, tetapi kerana Allah, maka sampailah masanya kalau dah kita jelas dia tersilap, kita kena tinggalkan hukum yang dia fatwakan tadi kepada hukum yang lebih baik ataupun lebih dekat dengan kebenaran. Maka sama juga dengan pemerintah. Asal pemerintah Muslim, sama juga macam ulama pun. Ulama kita fahamlah. Tak ada lah orang nak tanya ulama Bani Israel pula kan. Tapi zaman lah tak ada kira. Zaman lah tak ada kira kan? Orang lah kalau mengaji Usuluddin, nak baca buku Sabin Smikhli kan, anak tak tersebut nama dia macam mana, orang Jerman kan. Kalau tak baca buku Sabin Smikhli tu macam tak apa nak Usuluddin sangat lah. Kan? Kalau mengaji akidah nak kena baca buku Joseph Van Es kan. Tu biasalah budak universiti kan, bukan budak-budak lah, pensyarah-pensyarah universiti ni macam tu lah kan. Tapi kita kata itu bukan rujukan yang betul lah. Kalau ulama Islam pun kita tak boleh taat mereka dalam menghalal dan mengharamkan, apatah lagi pergi taat Joseph Ben Hes ataupun Sabin Smikhli kan, ataupun siapa-siapa lah kan, apa nama, Cheryl Bernard ke apakah kan, tokoh-tokoh rujukan akidah di masa kini kan. Jadi mereka ni tak boleh pakai lah kan. Baik. Jadi sama juga dari segi pemerintah.
Pemerintah ini maksudnya pemerintah Muslim, mesti Muslim lah, yang melaksanakan hukum syarak. So kalau dia daripada asas tidak melaksanakan hukum syarak, ini ada kaedah lain. Tapi kita bincang ini kalau kita hidup dalam sebuah negara, masalahnya negara tersebut pemerintahnya memang kerajaannya berteraskan hukum syarak, kan? So hukumnya ialah, selagi tidak jelas kepada kita perintahnya berlawanan dengan syariat, maka kita wajib taat. Tapi kalau pemerintah itu pemerintah yang secara asasnya kerajaannya tidak meletakkan syarak sebagai sumber hukum yang mutlak, yang tunggal, maka kita kena lihat dulu apa yang dia suruh itu adakah boleh ataupun tidak boleh. Dan ini majoriti negara umat Islam sekarang macam itulah. Maknanya kita kena tengok dulu undang-undang yang dibuat oleh parlimen ke apakah, kita kena lihat dahulu. Dan masalah mentaati pemerintah dalam isu ini lebih bahaya pada zaman kita hari ini. Sebab kita ada sistem ideologi demokrasi. Okey. Dan bab ini adalah bab yang sangat bertepatan dengan apa yang dipanggil dengan ideologi demokrasi. So apa dia demokrasi? Sebelum kita nak hukum demokrasi itu, adakah dia boleh ke tak boleh, kita kena faham demokrasi. Demokrasi istilah yang digunakan untuk merujuk yang pertama dari segi sistem mekanisme sesuatu perundangan ataupun sesuatu sistem pemerintahan dilakukan, sama ada dalam bentuk memilih pemimpin atau nak meletakkan undang-undang. So biasanya yang dipahami daripada sistem demokrasi ini ialah pemimpin itu dipilih secara kolektif oleh jumlah tertentu orang, sama ada rakyat atau bukan rakyat, tak kira lah macam mana dia dipilih. Dan tapi dia panggil demokrasi lah, kan? Dan yang keduanya, demokrasi ni dia ada sisi ideologi. So actually demokrasi dia bukan satu mekanisme semata-mata, dia adalah ideologi, dia adalah satu i'tiqad, kepercayaan. Dan kita semua belajar sejarah tingkatan 4 SPM dulu, kita masih ingat bahawa demokrasi ini dimulakan pada orang Greek, orang Yunani di Athens, bila mereka kampung yang kecil, kan, kampung yang kecil. Jadi mereka dalam kampung tu apa-apa mereka mesyuarat sama-sama, orang lelaki. Of course pada zaman tersebut orang perempuan tidak dianggap sebagai manusia yang sempurna oleh orang Greek, kan. Jadi yang dimaksudkan dengan itu ialah orang lelaki lah, kan, orang lelaki yang merdeka. Sebab orang perempuan dengan hamba mereka tak dianggap sebagai citizen, warga negara, kan. Jadi kemudian sistem itu berkembang dan ramai juga ahli falsafah yang menentang sistem tersebut, macam Aristotle, macam Plato, kan. Sebab bagi mereka dia tidak sesuai dilakukan dalam sebuah negara yang besar. Dan demokrasi ini dia tak sesuai dalam negara yang besar. Tapi itu cerita sejarah dia. Tapi poin dia, ideologi demokrasi menyatakan bahawa kuasa pemerintahan terletak pada makhluk. Itu poin dia. Sebab perbahasan yang dibincangkan dalam demokrasi ialah yang paling penting ialah dia panggil the social contract. Yakni kenapa pemerintah ada kuasa. Ini persoalan yang paling besar dibincangkan dalam falsafah perundangan, philosophy of law. Iaitu kenapa pemerintah ni ada kuasa. Why? Apakah sebab dia boleh ada kuasa? So dalam Islam jawapan kita mudah. Kenapa pemerintah ada kuasa? Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Nabi SAW kata, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. So yang memberi authority ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang memberi authority ialah Allah.
So sebab itulah taat kepada mereka tidak mutlak, muqayyad, diikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. So kita tahu sumber kuasa pemerintah dalam Islam ialah sumber langit, sumber daripada Allah Ta'ala, ilahi. Dia adalah sumber daripada divine. Tetapi dalam Islam, pemerintah dia ada batas. Dia hanyalah munafidh, dia hanya pelaksana. Lepas tu datang bab yang kita bincang ni, dia hanya pelaksana. Dia tidak ada hak dari segi asalnya untuk dia meletakkan undang-undang, hukum. Okey. Siapa yang melantik pemerintah dalam Islam, kita jelas, yang melantik pemerintah bukan semua orang, bukan orang tertentu. Tetapi dia dilantik oleh sebahagian umat. Sebahagian umat. Siapa sebahagian umat itu? Iaitulah ahlul hilli wal aqd. Orang yang disifatkan oleh syarak sebagai pemimpin masyarakat, iaitulah ulama, cendekiawan, orang-orang yang ada keilmuan, keahlian. Mereka ini yang bertanggungjawab untuk berbincang dan melantik dalam kalangan mereka siapakah yang layak menjadi pemimpin. Kan? So itu adalah dalam Islam secara asasnya. Kan? Jadi bukan semua orang. Kan, bukan semua orang, dan bukan tak ada siapa, bahkan dia ada orang tertentu dihadkan oleh syarak. Adapun dalam sistem, sebelum kita pergi ke sistem demokrasi, sebelum negara Eropah kembali kepada demokrasi, mereka hidup dalam zaman pemerintahan gereja. So dalam teologi Katolik, hak at-tashri', hak agama terletak pada padri, dan yang paling tinggi ialah Pope. So itu munasabah ayat yang kita akan baca nanti. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dan bagi mereka, kenapa Pope itu berkuasa? Kerana dialah son of Peter. Dia adalah pewaris kepada Petrus. Dan Petrus adalah Raisul Hawariyin, ketua Hawariyin, yang telah diserahkan kepadanya the key of heaven, kunci syurga. So selagi mana Pope bertakhta di atas kubur Petrus, Vatican, maka Pope lah pemegang kunci syurga. Dan dia adalah orang yang maksum, tidak akan buat salah, sebab dia telah mumtali'un bi ruhil qudus, jasadnya telah diserap oleh Tuhan. So itu i'tiqad orang Katolik secara asasnya berkenaan dengan padri. So, sebab itulah semua pada akidah mereka diputuskan melalui musyawarah, kan, mesyuarat. Even kitab Injil tu pun based on mesyuarat, kan. Dia bertanya, kitab ni nak pakai tak? Kalau ramai-ramai angkat tangan kata ya, pakai lah. Kalau siapa tak setuju, kita hukum dia laknat, buh neraka. Kan, macam itu. Seperti yang telah kita bincangkan dulu dalam kelas Muqarraratul Adyan. So kita tak boleh ulang balik lah apa yang telah kita bincangkan. Baik. Jadi apa yang telah kita lihat dulu masa kelas kita Rabu yang lama dulu, kita telah lihat bagaimana Kristian itu, bagaimana akidahnya dibina. Baik. Jadi benda yang sama terpakai di sisi mereka pada raja. So raja mengikut mereka ialah dilantik oleh Tuhan, dan dia adalah pelaksana kepada kehendak Tuhan. So kehendak Tuhan ni macam mana? Mutlak. Apa yang raja nak, confirm itu kehendak Tuhan. So itu masalah. So ini dia panggil pemerintahan, dalam istilah orang Melayu dulu dia panggil dewa raja. Sama juga dalam agama Hindu pun dia ada dekat yang sama. So raja ni bagi mereka adalah serapan Tuhan. So apa yang raja nak, mesti itu kehendak Tuhan. Kan? Tapi kalau Tuhan dah tak mau raja ni, maka akan datang musibah, bala bencana. Maka kita anggap kerajaan ni dah tak boleh pakai, kita kena tukar orang lain. Macam itulah dia faham, macam agama Cina kan. Orang Cina bagi dia maharaja, masa zaman daripada maharaja dulu, maharaja adalah anak Tian. Anak Tian dewa Tuhan lah, langit. Okay. Jadi kalau Tian dah tak mau raja ini,
maka akan datang bencana, banjir, kemarau, kebuluran. So maknanya itu dah sampai masa untuk kita tukar dinasti. Kan? Macam fahaman setengah orang kita sekarang kan. Boleh tengok banjir aja ni. Kerajaan tak betul ni. Macam tu lah kan. Macam tu. Dia diri sendiri buat dosa tak fikir. Kan? Oh tengok masjid tenggelam. Kan banjir ni kerajaan ni berhad dia tu yang tak pergi masjid. Kan? Maksudnya Tuhan marah kat dia. Dia tak rasa. Kan? Manusia dia macam tu lah. Dia senang salahkan orang. Baik. Tapi dalam Islam tentulah kita ada konsep lain. Masalah tersebut mungkin kita akan bincangkan pada bab insya-Allah. Tapi poinnya adalah so itu kepahaman yang ada pada masa tersebut. Okey. So kemudian kepahaman ini ditukar kepada daripada konsep raja itu adalah ada kontak langsung dengan Tuhan. Kemudian bila datang gerakan Protestan, tentulah Protestan tidak melihat Pope ataupun padri maksum. So mereka perlu bagi satu takrif lain. Kenapa raja ni ada kuasa? Raja bukan kuasa kerana Tuhan. So mengikut John Locke, pengasas ajaran liberal, dan John Locke ialah ulama Protestan. So dia kena tafsirkan semula ajaran ini mengikut fahaman Protestan. So dia kata kita ni adalah pewaris kepada Adam. Kita adalah son of Adam. Dan Allah jadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. So tentulah fahaman Kristian juga lebih kurang sama macam Islam dari sudut Adam sebagai khalifah. Tapi kita khalifah maknanya untuk melaksanakan hukum Allah. Tapi bagi Protestan, Adam sebagai khalifah maknanya Adam diberi hak oleh Allah Ta'ala untuk buat apa saja atas muka bumi. Tu point dia. So dia kata kita adalah pewaris kepada Adam. Waris macam mana? Waris secara sama rata. Hak kita sama rata. Maksudnya semua kita ni ada hak secara mutlak atas Adam ini. Tetapi tentulah bila macam itu, kita takkan aman hidup kalau semua orang ada hak untuk buat benda. Kan? Maknanya baju saya ni hakikatnya semua orang boleh ada hak. Kalau gitu mestilah kita akan berebut. Kan? Akan bergaduh. So dia kata sebab itulah kita pilih seorang daripada kita dan kita serahkan hak kita ni pada dia. Itulah raja. So sebab tu dia kata raja kena kuasa mutlak. Sebab raja lah yang pegang semua kuasa orang. So di sini datang pahaman baru. Punca pemerintah itu berkuasa kerana rakyat, kerana manusia. Maksudnya asal pemilik kuasa, pemilik haqqut tashri', hak untuk menghalal dan mengharamkan ialah manusia, ialah makhluk. So inilah yang bab yang Syekh rahimahullah ta'ala nak bagi tahu, kata i'tiqad yang macam ini syirkun akbar wa kufrun akbar. Tapi kemudian bila pahaman John Locke ini telah tidak dibincangkan lagi, kemudian orang tak boleh terima lagi konsep raja berkuasa mutlak. Kan? Maka dibincangkan lagi. Sebenarnya adakah kita bila kita serahkan hak kebebasan kita punya freedom kepada raja, adakah kita serah semua 100% atau kita serah pada bahagian tertentu? Maka datanglah tafsiran yang kemudiannya yang pegang sampai hari ini ialah pemerintah dilantik untuk sebenarnya bukan diberi hak untuk kebebasan kita diambil alih, tetapi dia dilantik sekadar untuk memastikan kebebasan orang lain tidak dicerobohi. Ini kena faham. Maksudnya dalam demokrasi ini dia panggil demokrasi liberal. Dia bukan benda demokrasi adalah liberal dan liberal adalah demokrasi. Dia kena faham. Benda tu dia tidak ada perbezaan. Itu orang yang macam dia terima demokrasi tapi liberal dia tolak. Maksudnya orang yang macam ni dia macam orang kata apa? Cabai tak makan pedas tapi sos cili tak apa dia kata. Macam itulah lebih kurang. Kan? Maksudnya dia macam tak erti nak bezakan dua benda yang sama. Kan? Saya kopi tak minum tapi Nescafe minum kan. Ada orang kata tak. Saya kalau minum saya minum, coklat saya tak minum. dia jenama aja. Saya kalau gosok gigi saya pakai Colgate. Kan? Saya tak pakai Dali ke apa ke, tak pakai.
Dia sana tengok pada jenama. Kan? Jadi maknanya dia tak faham benda tu. Kan? Tapi point dia adalah kita kata dia adalah value dalam demokrasi. So dalam yang dibuat oleh siapa tu, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau kemudiannya tulis pula buku namanya The Social Contract, yang menjadi pegangan akidah orang yang belajar undang-undang sekarang. Kan? Selain daripada yang moden tentulah macam John Rawls dengan dia punya Gundam teori dan sebagainya, yang orang-orang belajar undang-undang lah ni beriman dengan kekufuran ni semua. Baik. So bagi mereka, pemerintah dilantik sekadar untuk memastikan manusia terus bebas. Macam mana maksudnya? Maksudnya pemerintah tak boleh sekat kebebasan orang, tapi dia kena pastikan orang lain tidak menyekat kebebasan orang lain. Di sinilah dia panggil teori liberal, demokrasi liberal itu. Dan dia ada macam-macam mazhab pula dalam masalah ini. Ada classical liberal, ada neoliberalism, ada liberal baru, liberal klasik, kan? So dia ada macam-macam pahaman, kan? Yang macam kita dah pernah bincang dulu. Ala kulli hal. Jadi dalam pahaman demokrasi ini, bagi mereka yang berkuasa asal ialah makhluk. Sebab kemudiannya bila pahaman liberal ini dulunya dipegang oleh orang Protestan yang percaya Tuhan. Kemudian pahaman liberal bertukar, berpindah tangan kepada ahli falsafah yang ateis, yang tak percaya Tuhan. So of course kehadiran Tuhan terus hilang, tidak lagi dipakai dalam peletakan undang-undang. Dan mereka yang masih percaya kepada Tuhan pula, golongan Protestan, mereka melihat, tentulah Protestan punya pahaman ialah Tuhan hanya menurunkan kitab dengan makna huruf. Dia tidak menurunkan makna. Faham tak? Dari segi pahaman Protestan, kitab Bible itu dia hanyalah huruf, ayat, yang mana tafsirannya, konteksnya mesti diberi oleh diri kita masing-masing. Masing-masing orang ada hak untuk tadabbur dan tafsir Quran, suka hati dia lah, macam mana dia nak faham, kan? Dan pahaman ini yang kemudiannya menjangkit kepada orang Islam, Muslim liberal, kan? Bagi mereka Quran tidak lebih daripada huruf. So boleh jadi kalau saya baca ayat aqimus salah wa atuz zakah, boleh jadi ada orang akan faham ayat ni ialah maksud dia sebenarnya jangan solat. Contoh. So dia tak solat lah. Kan? So mungkin ada orang faham makna aqimus salah ini ialah doa saja. Kan? Baca zikir pagi, zikir petang, sudah. So tafsiran terbuka, dia kata. Masing-masing orang boleh ada hak untuk beramal. Macam Syuhrur, kan, yang dah mampu itu, dia kata, Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Dia kata puasa ni untuk takwa. So takwa ni bukan puasa saja, ada banyak lagi cara. So mungkin saya nak takwa, saya puasa. Ada orang lain nak takwa, dia solat. Masing-masing kan dia kata. So boleh pilih, nak puasa, tak mau puasa, nak solat saja. Macam baru ni teman yang makcik tua yang nak mampus tu, Nawal Sa'dawi. Kita tengok tak? Nawal Sa'dawi. Ingatkan mampus dah, hidup lagi dia ni. Lama dah. Kan? Orang ni pun tak taubat juga. Masih lagi dalam kufur dia. Kan? Bagi dia kata Quran, kita tak tahu Quran yang ada ni boleh jadi dah silap, dia kata dah tertukar. Kan? Jadi dia kata yang penting, dia kata Islam ni bagi saya, agama ni ialah buat baik pada orang. Itulah maksudnya menjaga hak kebebasan peribadi orang. Macam dulu dulu ada cerita movie, filem Melayu dulu, tajuk dia lupa dah. Dulu diharamkan, sekarang dah ditayangkan. Lupa tajuk dia. Kan? Cerita pasal Tok Bilal tu berjiran dengan pelacur. Kan? Lepas tu maksudnya dia baik dengan jiran dia, tak ada apa. Walaupun dia tahu
So pagi-pagi dia keluar sembahyang subuh, jiran dia baru balik daripada melacur, baru balik kerja. Macam tu. Kan? Cerita tu dulu kan. Dulu band cerita tu. Lepas tu lah ni dah dapat anugerah. Kan? Tengok dia yang pengarah dia pun dah mati kan. Apa nama? Dia buat muzium dia dekat Ipoh tu. Kan, situ tayang movie dia 24 jam. Boleh masuk tengok free. Kan? Tapi ala kulli hal, tu dia nak masukkan nilai-nilai liberal. So of course, benda sesat ni, orang yang nak bawa benda sesat, dia kena berani. Berani macam mana? Berani, Gubra, tajuk dia Gubra. Gubra. Tajuk film tu Gubra. Kan, pengarah dia tu kan, perempuan. Lepas tu dia buat cerita Muhsin, cerita apa. Ala kulli hal, cara orang nak sebarkan benda sesat dalam masyarakat ni dia macam itulah. Kita test sikit dulu. Tengok apa reaksi orang. So based on that reaction, kita akan counter. Macam orang sufi kan, dia buat main satu penceramah daripada mana Arab negara. So penceramah tu mungkin cakap benda yang pelik-pelik sikit, lepas tu jadi isu. Orang semua kecoh. So penceramah tu akan ditarik balik, akan didiamkan. Kemudian dia akan bawa main orang baru, cakap benda yang sama tapi dengan ayat yang lain lah. So dia pun nak tengok orang tang mana sebenarnya orang tak suka, dan perkataan apa yang tak boleh sebut. Itu point dia. Macam geng Aswaja buat lah. Macam tu lah. Kita tengok Aswaja, dia main, berapa banyak dah dia buat main, daripada Idul Ramli apa semua, ulang benda yang sama. Ulang benda yang sama je, tapi dengan susun ayat yang barulah. Kan. Dan dengan sebenarnya manusia ni dia ada audiens yang macam-macam. Jadi mungkin ada orang tak sesuai dengan Ustaz Idrus Ramli tapi suka dengan Abdul Samad. Mungkin ada orang tak suka dengan Abdul Samad tapi suka dengan Adi Hidayat. Dia macam tu lah. Kan? Betul kalau ada orang yang jenis suka bahasa orang putih, kan, cakap Inggeris, mungkin dia bawa main macam daripada Oxford ke, daripada mana ke. Kan? Habis tu kalau yang jenis orang tu dia cenderung kepada sunnah, kita carilah orang yang dulunya mungkin dikenali sebagai sunnah tapi sekarang dah patah balik jadi ahli bid'ah, macam Yasir Qadhi ke apa ke. Kan? So dia bawa macam tu, dia pelbagaikan. Sebab of course bid'ah ni dia ada macam-macam perisa. Nak perisa apa abang? Kan? Boleh adjust, saya tak ada masalah. Kan? Bid'ah dia boleh adjust anytime. Kan? Dulu kalau kita tak baca Yasin malam Jumaat, bukan main lagi. Kan? Lah ni tak apa. Lah ni kita baca Yasin sebelum malam Jumaat. Tu pun selang minggu. Tak masjid tempat saya lah. Dia tak baca dah sebelum Jumaat. Dia baca Yasin pagi Jumaat. Tu pun selang minggu. Ada minggu tazkirah, ada minggu baca Yasin. Kan? Dulu bukan main lagi kan. Sampai tak boleh bergenjak macam wahyu ilahi tu pun. Kan? Tapi lah ni, kita tuan-tuan jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Tapi dia ada kesan lah. So, dia lama-lama dia tak boleh tahan juga. Sunnah tu dah penetrate masyarakat. Dia orang semua dah tahu. Kan? Dulu TV Hijrah baca surah Al-Kahfi. Lepas dah lama je baru dia start baca Yasin balik. Kan? Kan? Supaya orang kata apa? Nampaklah macam dia check and balance lah kan? Kan? Ada kuliah dia macam tu lah. Benda tu kan. Dulu kita tak dengar orang Malaysia, ustaz bid'ah kita ni cakap pasal surah Kahfi ke, nak tadabbur surah Kahfi ke, mana ada. Kan? Tapi alhamdulillah lah ada kesan, dakwah sunnah tu ada kesan. Tapi orang kata apa? Dia macam virus lah, macam COVID kan. Bila orang dah start banyak sembuh apa semua, dia mutasi, datang strain baru kan. Dia merebak lebih cepat lagi. Dia dah dah cope, dah pandai lah nak tackle environment. So macam tu juga ahli bid'ah tu, kita kata hati-hati. Kan? Ala kulli hal, balik cerita kita ni, kan? So depa macam mana depa nak cope dengan suasana yang telah berubah daripada dulu orang percaya Tuhan kepada pada abad ke-18, abad ke-19 ni, kepercayaan kepada Tuhan telah sama ada atheist ataupun deist. Dia ada dua golongan yang besar dalam barat. Atheist maknanya orang yang memang tak percaya Tuhan wujud, ataupun deist. Deist maknanya dia tak percaya kepada kewujudan Rasul. Dia percaya Tuhan, tapi Tuhan ni tak pernah hantar Rasul. Tuhan ni tak pernah ada hukum. Tuhan ni tak pernah ada agama. Tuhan ni hanya cipta manusia masa awal dulu. Dia cipta alam, lepas tu dia berjalan sendiri alam ni.
Dan mereka ni macam-macam lah aliran mereka ambil. Ada yang kata alam ni jadi dengan evolusi, ada yang kata jadi sendiri, macam-macam lah. Tapi yang penting, dia kata Tuhan is a history. Dia wujud, tapi dia dah tak ada kaitan dengan kita. Kan? Apa istilah dia panggil tu? Macam pembuat jam dia kata. So dia buat jam, betul jam tu jalan sendiri, tak kisah dah. Betul dia jual kat orang. Kan? So dalam suasana kepahaman Tuhan yang macam ini, macam mana dia pun nak tafsirkan hak pemerintahan? So di sini dia bagi balik hak pemerintahan tu kepada makhluk. So dia kata hak pemerintah ialah nak menjaga sempadan kebebasan yang ada pada manusia. So tugas pemerintah adalah memastikan kebebasan setiap orang untuk buat apa yang dia nak buat terpelihara. Sebab tu anda ingat masa IRF jemput mai, siapa lihat Tunisia tu, Hizbun Nahdah, apa nama dia? Ghannouchi. Rashid Ghannouchi. Rashid Ghannouchi kan. Apa nama pemimpin parti Islam Tunisia. Kan. So dia kata, Rashid Ghannouchi ni kata, dia kata kerajaan Islam ni sepatutnya dia kata tengok rakyat dia. So kalau rakyat nak pakai tudung, dia kena bagi rakyat dia pakai tudung. Tapi kalau ada dalam kalangan rakyat dia pula yang satu golongan lagi tak nak pakai tudung, dia juga kena protect this right untuk tidak menutup aurat. Kalau kata ada orang nak sembahyang, so kerajaan dia kata bertanggungjawab untuk buat masjid, untuk benarkan orang buat masjid. Kan? Tapi ada orang tak nak solat, so dia juga kena protect hak orang ni untuk tidak mau solat. So setiap orang dapat dia punya hak. Sebab dia kata kerajaan kena neutral kepada semua agama. Kan? Lepas tu di antara lepas tu kita tengok di barat. Kan? Memanglah macam Amerika, dia negara Kristian Protestan. Macam UK, United Kingdom, dia negara Kristian Anglican. Kan? Tapi pahaman Protestan dengan Anglican ni yang membentuk pahaman liberal. Kita kena faham, liberal dia bukan satu benda yang datang daripada orang secular atheist. Dia pahaman yang dibina oleh agama, satu mazhab dalam Kristian. Kan? So dia bagi orang Islam buat masjid, tak ada masalah. Kan? Tapi dia bagi semualah, macam orang Islam yang mana dia akan angkat. Dia tengok juga Islam yang Qadiani. Yang ni Islam lah. Kan? Qadiani Islam lah. Nama bagi depa lah. Kan? Syiah Islam juga. So dia akan angkat tokoh-tokoh yang macam ni dalam masyarakat. Kan? So point dia adalah bila mereka melihat rakyat ataupun manusia ini secara asasnya mereka lah yang ada hak untuk menghalal dan mengharamkan, maka di situlah dia kata memandangkan kita tak boleh semua orang nak bincang, nak mesyuarat, nak letakkan undang-undang. Maka di situlah kita datang sistem rakyat kena pilih wakil. So wakil ini akan masuk ke apa yang dinamakan sebagai parlimen, dan mereka inilah yang akan mewakili rakyat untuk meletakkan undang-undang dari segi halal ataupun haram. Kan? Tentulah bila sistem ini dibawa ke negara umat Islam tidaklah tinggal sepenuhnya ajaran Islam, tapi mereka telah diselewengkan. Contoh macam di Malaysia, kalau kita tengok macam mana British nak masukkan pahaman ini kepada kita. So mula-mula dia datang ke orang Melayu dari segi asasnya, bila dia masuk Islam, dia proses, memanglah benda tu makan proses naknya. Makan proses. So kita orang Melayu dulu dah ada pahaman Dewa Raja. Raja adalah Tuhan di muka bumi ini. Kan? Bila datang Islam, tentulah kita ada ulama, ada apa semua. Tetapi pahaman Islam yang muncul di tanah Melayu masa itu bercampur. Sama ada pahaman Sufism, pahaman sastra gending, macam-macam, maksudnya pahaman-pahaman yang masih bercampur. Dan undang-undang Islam pun bukanlah kita kata semua. Kita lihat masih lagi ada unsur-unsur undang-undang adat masih lagi diperakukan. Maksudnya dia tak boleh nak buang semua benda itu dari segi undang-undang peringkat negara. Dan masyarakat sendiri pun kita tahu
Maksudnya orang Melayu yang masuk Islam pun dia ada setengah unsur dia pegang betul-betul dengan Islam, tapi masih ada lagi adat agama dulu yang masih dia pegang, kan? Dan proses itu makan masa sebenarnya. Walaupun kita tengok kerajaan Melaka sendiri, kalau atas teori yang melihat perubahan itu secara berperingkat, kita nampaklah, maksudnya Kesultanan Melaka itu semakin lama dia semakin ke arah Islam setiap kali datang sultan yang baru, kan? Tapi Islam yang dipahami masa itulah. So bila datangnya British dia belajar daripada kesilapan Portugis datang memang sebagai tentera salib, bawa bendera salib, paksa orang masuk Kristian, kan? Dan datang dengan meriam, bom dan sebagainya, kan? Belanda datang, dia rampas daripada Portugis, kan? Dan Belanda Protestan, dan tentulah Portugis Katolik. Dia datang masalah orang putih, dia Anglican. So depa mula nak masukkan fahaman tu, macam dia nak tamhid, nak sediakan. So macam itulah dia kata, kita datang, raja, ulama, kita jaga, kita preserve kedudukan, adat istiadat Melayu, agama Islam, ambil, dia kata. Tapi yang dalam bab-bab lain, nak buat kemajuan, nak buat jalan raya, nak tanam pokok getah, nak buat ladang kelapa sawit, yang ni dia kata kita tolong buat, dia kata kita tolong buat. Bila kita tolong buat, setiap benda yang dibuat perlukan undang-undang. Betul tak? Undang-undang siapa dia akan pakai? Undang-undang dia, kan? Memanglah masa tu kita tak dapat tangkap. Kita tak dapat tangkap. Bila kita serahkan benda tu kepada orang kafir, benda tu akan melibatkan undang. Kata bila Syekh Abdul Rahman Limbung lawan penjajah masa itu, sebab bila penjajah dapat hak untuk buka tanah, dia suruh orang buka tanah, tapi dia kata siapa yang buka tanah ni tanah tu tak jadi milik dia. Tanah tak jadi milik dia, mesti dapat anugerah daripada kerajaan dulu, maksudnya British yang bagi. So Tuan Hamad marah lah, kata ni lawan dengan hukum syarak. Dalam hukum syarak, man ahya ardan, siapa yang buka tanah yang mati, tanah tu jadi milik dia, kan? Syarat asalnya dalam mazhab Syafi'i macam tu lah, kan? Tapi walaupun lepas tu ada lawan kata, tapi ni mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi macam ni, habaq ke dia. Tapi masa tu, masa British buat undang-undang ni, dia ikut mazhab Hanafi ke? Memang tidak kan? Point dia nak buat undang-undang barat dia, kan? So macam itulah, kan? So dia akan bawa, bila dia buka sekolah, adakah sekolah tu dia akan ajak? Of course lah, kita faham lah. So itulah cara macam mana pemikiran sekular itu bukan lagi sekadar dibawa masuk dengan, maksudnya dipaksa, tetapi dipraktikkan ke dalam masyarakat secara halus. So lama-lama orang dah terbiasa. Di sana kita ada undang-undang untuk orang putih, dan kita ada undang-undang untuk Tuhan. So Tuhan ini sepadan dia, manusia ni sepadan dia. So di sini datang dia panggil secularism. So ada tiga benda ni dia tak boleh pisah. Dia tak boleh pisah. Liberal, demokrasi, sekular. Dia ni adalah the tiga serangkai values yang dibawa oleh orang barat. Kita mungkin sebenarnya dimomokkan dengan sekular ni apa yang dibuat oleh Kamal Atatürk. Dia lawan agama apa semua. Yang Kamal Atatürk buat tu, itu bukan melambangkan sekular yang sejati. Itu dia yang terlebih daripada orang putih. Kan? Dia yang terlebih daripada orang putih, kan? Tapi Kamal Atatürk dia buat benda itu, adakah dia yang mula kemudian sebut? Tidak. Kita tengok undang-undang murtad dimasukkan sebelum Kamal Atatürk, pada zaman Osmaniyah, kan? Bila Sultan Osmani nak reform kerajaan, maka dibuat undang-undang Kamar Merah, undang-undang tanzimat jadidah. Maka mula dimansuhkan, dihanyutkan. Benda yang sama berlaku di Mesir di bawah pemerintahan Muhammad Ali Pasha, lepas tu anak dia Ibrahim Pasha, kan? Benda itu memang berlaku pada abad kurun ke-20 Masihi. Itu memang itu yang trend yang berlaku dalam kalangan negara-negara umat Islam pasca penjajahan, dan abad ke-18 dan abad ke-20.
kan. Kalau kita kata abad ke-18 itu maknanya zaman penjajahan itulah, kan. Jadi apa yang berlaku ialah mereka masukkan fahaman ni ke dalam negara umat Islam. Maksudnya kita melihat di sana ada benda yang untuk makhluk dan ada benda untuk Tuhan. So di sini datangnya undang-undang itu dia nampak macam duit undang-undang. Sebab itulah ditarifkan di mahkamah, macam di Malaysia masalahnya, di mahkamah ditarifkan makna Islam agama persekutuan adalah Islam setakat yang diamalkan oleh British. Kan masa kes siapa ada tu yang Tun Saleh Abbas jadi hakim tu, masa tu kan dia kena tangkap bawa dadah. Jadi undang-undang masa tu kerajaan baru lulus untuk hukum gantung orang yang bawa sekian-sekian jumlah dadah. So dia ni pandai tapi bodoh, kan, yang kena hukum ni. Dia cabar undang-undang, dia kata mana ada dalam hukum Islam orang bawa dadah kena bunuh. Sedangkan dalam Malaysia ni telah termaktub Islam agama persekutuan. So keputusan yang mahkamah bagi ialah memang Islam agama persekutuan, tetapi ia terhad pada sekadar yang diamalkan oleh British. So itu adalah had dia, sempadan dia. So Islam boleh jadi agama persekutuan dalam perkara yang memang British amal. British apa dia? Semayang, puasa, zakat, haji. Kan? Itulah. Macam sama juga bila masa isu loteri kebajikan dibahaskan dalam parlimen, kan? Bila PAS bantah, kata kita negara Islam tak boleh buat loteri, apa semua, maka dijawab oleh Tun Dr. Ismail sebagai, dia kata kerajaan perikatan menjanjikan Islam sebagai agama persekutuan, bukan pemerintahan Islam. So itu dia kata beza manifesto kita dengan PAS. So selagi mana pilihan raya itu telah dimenangi oleh perikatan, maka inilah yang perikatan bawa. So kita dah masukkan Islam agama persekutuan, tapi kita tak kata kita akan memerintah mengikut Islam. So isu loteri ni halal ke haram nombor 2 dia kata. Itu maksudnya itu benda lain. Yang penting kalau kerajaan nampak benda ni bagus dia buat, kita buatlah. Ada pun agama larang tu cerita lain lah. Atau masa tu ulama-ulama yang taat kepada Allah Ta'ala lawan, macam Syekh Abdul Qadir Mandili, kitab-kitab dia kena haram, tak boleh masuk, kan. Ada juga ulama-ulama fasik yang sokong benda tersebut dan kata benda tu halal. Ada macam-macam lah, kan. Tapi tentulah bila kita kata rakyat dalam keadaan itulah, kita kata situasi-situasi macam ni yang kita kena faham bab ini. Kita jangan kata bab ni macam tak penting untuk kita. Ada zaman kita paling penting nak faham bab 38, 39 yang akan datang, kan? Pasal dia banyak berlaku dalam masyarakat. Macam setengah orang dia meniaga bisnes. So kita kena faham, adakah semua sistem bisnes perniagaan yang diluluskan oleh undang-undang kerajaan adalah halal pada pandangan syarak? Tak mesti. Kerajaan dia tak ambil kira halal haram itu. Itu contoh macam kita tengok SOP COVID-19. Kita kata ialah benda tu bagus lah, tapi kita kena ingat yang mengambil kira pandangan syarak ialah yang bahagian agama lah. Maksudnya dari segi masjid, segi apa. So you tak boleh kata apa-apa ni, pasal apa semayang dekat masjid nak kena renggang-renggang, tu orang masuk supermarket apa semua. Kita kata yang buat undang-undang untuk supermarket, undang pergi kerja, undang naik MRT semua ni, mereka tak ada kaitan. Dalam penilaian mereka tak ambil kira dari segi hukum syarak, kan? Adapun masa ulama yang bincang masalah sembahyang jemaah apa semua ni, mereka tekat tu je kuasa mereka ada, mereka boleh implement lah. So kita tak boleh salahkan 100% mufti ke ulama jabatan agama sebagainya. Mereka apa kuasa mereka terhad, kan? Terhad, kan? Even kalau tengok macam rokok telah difatwakan, telah diwartakan, walaupun asal undang-undang kata apa benda yang diwartakan, maka dia adalah undang-undang. Mana dari segi hukum, dari segi undang-undang mahkamah syariah, boleh saja orang jabatan agama tangkap orang isap rokok, betul bicara dekat mahkamah syariah, kena denda, kan? Tapi boleh kan nak buat benda tu? Memang tak boleh, kan?
Rokok ada lesen. So yang tak ada lesen apa? Orang Wahabi ngajak tak nak tauliah lah. Faham tak? Kan? So kalau kita nak kata dekat dia, hang tangkap kami ngajak tak nak tauliah tu, orang isap rokok tak tangkap. Tengok macam mana dia pun bukan kuasa hebat sangat. Dia nak tunjuk dia bos pun dengan kita je lah, orang Wahabi ni. Kan? Nak tunjuk kata dia tu exist, dia tu wujud. Kalau dia tak main tangkap orang Wahabi, mana orang nak tahu kata ada jabatan agama dalam Malaysia ni? Betul tak? Kan? Tapi itulah kita kata hak sempadan yang diberi. Kan? Pasal kita dah di mindsetkan oleh penjajah macam itu. Kan? Agama ni ini dia bahagian. Bab hak ekonomi, bab peladangan, komoditi, ni semua hak kami. Bila hak kami, benda yang sama tengok berlaku di Saudi sekarang. Saudi memang dia secara asas negara asal dia berhukum dengan hukum Islam syariat. Tapi bila dia nak bawa kemajuan, kemodenan, masa zaman Raja Abdullah dulu, dia buka universiti, King Abdullah University for Science and Technology, KAUST di Jeddah. Dia buka universiti yang pertama sekali, dia hantar student-student dia untuk mengaji bidang sains teknologi di Amerika, di Malaysia. Jadi mereka ni dah hidup lama dengan cara barat. Itu satu hal. So bila mereka ni yang diberi amanah untuk buat universiti ni di Saudi, mereka ambil faham yang macam mereka nampak lah. Lepas tu rektor universiti tu pula masa tu orang Taiwan, Kapiak. Kan? So adakah kita jangka universiti tu akan ikut macam universiti Saudi yang lain? Memang tidak lah. Tiba-tiba universiti tu bila buka, rupanya lelaki perempuan bercampur, tudung tak payah pakai. Kan? Sebab tu universiti tu sekarang ranking tinggi dalam dunia. Walaupun dia hanya baru buka beberapa tahun. Ada ingat masa Anda di Madinah lagi? Universiti tu buka Anda di Madinah. Kan? Tak sampai berapa tahun universiti tu dibuka, dia dah dianggap universiti yang paling banyak mengeluarkan kajian. Ajaib. Kajian apa dia kaji? Kan? So maknanya dia ada, kita kata di situ tidak ada kawalan. Dia terlepas sikit-sikit. Kan? Bila dia nak buat entertainment, sekarang ni mereka ada General Authority of Entertainment, GAE. Masa awal-awal General Authority of Entertainment ni diwujudkan, ahli majlis dia Mak Saleh orang putih. So takkan kita tiba-tiba kita nak terkejut, pasal apa Saudi jemput Nicki Minaj buat habis tu takkan orang putih nak panggil qari dengan qari'ah Malaysia main buat sembahyang baca Quran pula? Memang tidak kan? Itulah dia punya kita kata dia akan bawa masuk. Tengok UAE, benda yang sama kan? Dia negara seceput aja UAE ni. Kalau dia tak majukan ekonomi dengan cara yang dia buat sekarang, bukan mampu ring tu kan? Jadi apa dia buat? Dia buat pulau kan? Dia tambak laut dia. Tapi yang buat tu tentulah orang putih. Lepas tu pulau tu dia jual tu. Satu daun tu ada berapa bilion. Dia pulau tu kan pokok tu kan. So dia macam daun tu daun lah kan. Daun tu satu daun tu dia jual. Orang kita boleh beli satu pulau tu, kita duduk seorang kita kat situ. Kan? Kalau batang dia lagi mahal lah kan. So siapa yang akan beli? Dia buka untuk expatriate lah. Duduk situ. Sekarang ada orang putih duduk situ, takkan you nak kata undang-undang masih lagi sama, tak boleh pakai bikini. Mampu orang putih nak berenang pakai tudung. Kan? Of course lah. Kan? So macam itulah caranya. Maksudnya, dan benda yang sama kalau kita tengok, benda ni berlaku pada zaman Uthmaniyah. Kan? Uthmaniyah, dia bila dia tak mampu nak kawal satu perkara, dia akan minta duta-duta asing ni kawal. So macam rakyat dia yang asalnya orang France masalahnya, yang berhijrah duduk dalam kerajaan Uthmaniyah. So diberikan hak kepada kedutaan Perancis untuk kawal mereka. Maksudnya kedutaan Perancis yang buat undang-undang, yang buat hukum untuk rakyat Uthmaniyah yang berbangsa Perancis masalahnya. So dengan itu masuklah undang-undang bukan Islam dalam kerajaan.
Sedangkan asalnya kita undang-undang Islam, undang-undang Islam untuk orang Islam atau untuk negara Islam? Undang-undang peraturan negara adalah untuk negara, bukan untuk orang. Dia ada peraturan untuk orang Islam, iaitulah rukun Islam, rukun iman, amal ibadat. Yang ni undang-undang untuk orang Islam. So di mana dia berada, orang Islam saja yang kenal benda tu. Kemudian dalam Islam, dia ada siasah, sistem politik. Dan Allah letakkan padanya undang-undang untuk negara Islam. Seperti hukum hakam jihad, hukum hudud, qisas. Yang ni undang-undang untuk negara Islam, bukan untuk orang Islam, untuk negara Islam. Maknanya siapa yang duduk negara Islam, dia tertakluk pada benda tersebut. Dia tak boleh kata saya orang kafir. Tak? Di sini kita kena faham konsep dia. Dia tak ada istilah dalam negara Islam, orang kafir kalau buat salah, kalau mencuri tak dipotong tangan. Orang Islam curi potong tangan, dia tak ada istilah macam itu. Tak ada istilah macam itu. Bahkan dia undang-undang itu untuk semua citizen, semua warga negara. Maksudnya umat Islam bila dah ada negara, Islam dah ada package untuk mereka. Macam mana kamu nak merintah, macam mana kamu nak buat undang-undang. So, sebab kita kata tadi, balik hak ni adalah Allah Ta'ala. So kerajaan tidak ada hak dari segi asasnya untuk menghalal atau mengharamkan sesuatu. So tugas kerajaan ialah munafiz, khalifah, yang melaksanakan hukum bagi pihak Allah Tabaraka wa Ta'ala. So kalau kita faham demokrasi itu tadi, ialah maknanya satu ideologi, satu kepahaman, satu i'tiqad yang beriktikad manusialah yang ada haqut tashri', hak untuk menghalal dan mengharamkan, maka jelaslah ia bertentangan dengan bab yang kita duk bincang ini. Maka hukumnya adalah syirkun akbar. Hukumnya adalah syirkun akbar, syirik besar, bagi sesiapa yang i'tiqad dengan ideologi demokrasi tulen. Lepas tu biasanya orang ulama akan sebut, siapa yang i'tiqad dengan demokrasi tulen, maka hukumnya kufur. Sebab demokrasi dah jadi istilah. Adapun sekadar you nak suruh orang pilih kerajaan dengan mengundi pangkah undi, Islam tidak larang dari sudut itu. Walaupun dalam Islam dia ada peraturan siapa yang boleh memilih pemimpin, siapa yang tak boleh memilih pemimpin. Itu mekanisme Islam terbuka. Kan? Semata-mata adanya parlimen, tidak ada isu. Memang Islam kita ada Majlis Syura. Tapi apa hak kuasa Majlis Syura? Dalam Islam Majlis Syura dia tidak ada kuasa untuk menghalal dan mengharamkan. Dia hanya ada kuasa untuk tanzim, untuk menyusun peraturan. Kan? So dari segi mekanisme kita tak ada isu, tapi dari segi ideologi. So sebab itulah alhamdulillah, walaupun kita tanah Melayu ini telah merdeka daripada tangan orang putih, dan orang putih cuba masuk ke ideologi demokrasi itu, tapi kita belum menganut sepenuhnya ideologi demokrasi. Alhamdulillah, itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kita harap benda tu takkan berlaku lah. So itu kita masih lagi dalam indeks demokrasi kita hitam, kosong. Kan? Maksudnya kita harap kita kekal kosong lah. Jangan jadi hijau lah. Hak ni tak apa, COVID kita jangan bagi merah, tapi demokrasi jangan bagi hijau. Kan? Biarlah dia merah sampai bila-bila. Kan? Kita bersyukur. Sebab tu kita tengok negara yang macam UAE, hak raja dia kosong mutlak, tapi dia demokrasi tinggi indeks dia. Kan? Pasal dia dah boleh macam-macam. Kan? Sebab tu kalau siapa yang rajin follow review hak asasi manusia yang PBB punya, kan, dia ada berapa tahun sekali tu dia akan review, kan. Yang last yang nak follow dulu memang Malaysia ni, dia ada dua benda je yang PBB minta. Dia tak ada lain lah. Kalau kita lulus dua tu, insya-Allah kita akan hijau menyala-nyala. Murtad dengan LGBT. Dia nak yang tu dulu. Yang lain dia datang kemudian. So maksudnya kalau Malaysia boleh officially benarkan murtad. Okay, macam kita sekarang di Malaysia, setakat yang murtad ni orang yang dulu memang kafir, lepas tu dia masuk Islam sebab nak kahwin, lepas tu bila bercerai dia tukar agama. Itu benda berlaku lah. Tapi kalau orang Melayu nak murtad, kita belum.
benarkan, kan? Walaupun kita tak ada undang-undang yang menghukum dia hukum mati dan sebagainya, kan? Tapi maksudnya kita takkan iktiraf orang ini. Bahkan orang Melayu yang murtad dianggap hilang hak bumi putera dia, macam orang Qadiani, kan? Orang Qadiani hilang hak bumi putera, kan? So mereka nak supaya murtad itu dibenarkan. Dan yang paling penting bagi mereka adalah LGBT lah, orientasi seksual ni, kan? Pasal apa nama, dan macam, dan murtad yang paling penting mereka nak ialah atheist lah. Atheist, kan? Yang paling masyhur sekarang, kan? Maksudnya mereka nak supaya, macam satu isu masa kes Republic of Atheists yang mereka buat perjumpaan di KL dulu tu, isu tu masuk PBB, kan? Maksudnya kerajaan Malaysia masa tu ditekan dan dianggap tidak demokrasi dan dituduh nak pancung orang etis ni. Walaupun kerajaan tak ada pun undang-undang tu, kita tak ada pun undang-undang, tapi tersebar di negara Eropah tu. Kononnya Malaysia adalah di antara negara yang melaksanakan hukuman pancung kepada orang murtad. Sampai tahu tu, kan? Diwar-warkan. So dia takut-takut lah, kan? So macam itulah cara negara-negara ini, negara-negara Islam ni ditekan, kan? Tengok macam Saudi, bila laku kes Hamzah Kashghari, tak boleh lepas juga, kan? Hamzah Kashghari hina Nabi, kan? Dari segi mazhab Hanbali, mazhab pegangan Arab Saudi, orang yang hina Nabi ini riddah mughalladhah. Dia tak ada taubat. Taubat dia antara dia dengan Allah. Hukum dunia mesti jalan, kan? Tapi yalah, terpaksa lah mereka ambil fatwa-fatwa yang lain yang kata boleh diterima taubat. Dan taubat sungguh tak tahu lah, kan? Rasanya bukanlah taubat sungguh sangat. Dia macam mengakulah kata dia taubat. Yang tu terang, maksudnya bayangkan budak ini duduk di Saudi, boleh hina Nabi, dan kenapa dia lari ke Malaysia? Tu persoalan kita. Adakah dia nature selection, random selection of the natures, macam Darwin kata tiba-tiba dia main lari Malaysia? Of course not lah, kan? Dia ada sebab lah dia lari main Malaysia, kan? Maksudnya ada orang di sini yang dia yakin boleh melindungi dia, atau boleh support dia, boleh tolong dia, kan? Ataupun memang itu satu perancangan untuk bagi nampak Malaysia ni macam masa tu Malaysia ni, kerajaan Malaysia ketika itu seolahnya macam tunduk kepada Saudi dan nak ikut Islam Saudi. Sebab masa tu kan rancak kan, macam Marina Mahathir tuduh kerajaan nak mensaudikan Malaysia, nak mewahabikan, kan? Ada video dia keluar tu, kan? Kita kena tolak Wahabi apa semua, kan? Pasal Wahabi ni nak bagi orang dengan masalah, pasal kerana tak mau Arabisasi. Dalam keadaan dia tu daripada rambut sampai kaki pakai cara orang putih. Kalau hang pakai baju kebaya, bubuh sanggui, cucuk-cucuk, tak apa juga. Nak cakap pasal tak mau Arab, kan? Kalau nak Melayu sangat, kan? Tapi dengan dia pun pakai macam Minah Mat Saleh, nak cakap pasal Melayu tak payah, kan? Tapi itulah kita kata gerakan liberal ni, dia nak supaya Malaysia menganut ideologi demokrasi. Dia tak mahu sekadar kita ni ada jadikan demokrasi sebagai mekanisme untuk pilih kerajaan saja, tak, bukan. Tapi kita sekarang ni demokrasi kita just atas kertas saja. Maksudnya just kita macam kalau kita nak ikut, kita masya-Allah antara negara yang paling subur dapat ni pilihan raya Malaysia lah, kan? Sejak daripada tahun 2019, 2018, 2019 kita boleh bilang berapa banyak pilihan raya kita buat, kan? Daripada PRK sampailah PRN, kan? Masya-Allah. Lepas tu tengok 22 bulan tukar kerajaan, kan? Maksudnya subur lah tu. Kan? Kerajaan boleh bertukar, kan? Masya-Allah. Kan? Kalau ikut asal tak ada demokrasi ni pun nak, kita masya-Allah demokrasi lah. Kan? Dalam satu hari boleh tukar kerajaan macam tu saja, tak ada masalah, kan? Rasa tak cukup kursi, tukar menteri besar baru, kerajaan baru. Alhamdulillah. Kan, maknanya kita kata dari segi kita tak ada kursi sini, tak ada kerajaan kuasa mutlak, dia duduk atas tu selama-lamanya sampai tak boleh nak tukar. Kita tukar kerajaan paling senang dalam dunia ni. Tapi pasal apa Amerika tak mahu jelas kita demokrasi?
Pasal bukan hak tu yang dia nak. Bukan hak tu dia nak. UAE haram, rakyat dia bukan boleh pilih pun raja dia. Kan? Tapi dia demokrasi. Ada apa lagi, dah bertiara Israel duk kibak-kibak lah. Kan? Lagi demokrasi lepas ni. Memang confirm lah. Negara Arab contoh. Kan? Itu point dia. Kan? Kalau benda tu dibenarkan, dibolehkan, settle lah. Apa yang dia nak itu, ideologi demokrasi tu. Kefahaman kita bahawa undang-undang ni hak kita. Apa yang kita kata halal, itulah yang halal. Apa yang kita haram, itulah yang haram. Kan? Itu tengok fahaman budak-budak muda sekarang, pelik-pelik tak? Macam kes yang kedai atas tu, sebelah tu. Kan? Tahu kan? Alasan dia bagi tu, budak tu. Kan, nak kena tangkap kedai atas sebelah ni. Alasan tu, saya, restoran. Dia kata, bukan pub. Memanglah restoran, tapi kau tak tengok ke tulis apa, restoran apa? Winery. Wine. Kan? Betul tak? Tak percaya, tak pergi keluar pergi tengok papan tanda atas tu. Kan? Kami pun tak perasan bila duduk atas. Kita duduk perasan kedai bawah ni lah. Kan? Kedai atas tu tak apa nak perasan. Kan? Tapi, maknanya, bagi dia tak apalah. Yang tak boleh macam pipak betul-betul serve arak. Tak apa ni. Kan? Maknanya bagi dia pun, kalau kita tak order arak segelas, tak apa, kita duduk kedai yang hidang arak. Anda biasa pergi lalu dekat deka tu tengok orang duduk kat kedai Doom, TGI Fridays. Kan? Even pernah terserempak pun tengok orang Malay family, this Malay family, isteri dia pakai tudung apa semua, tapi duduk dekat cashier tu duduk banyak kasbet. Mungkin parti untuk kawan-kawan lah kot, kan? Setengah orang dia faham macam tu. Dia faham kalau kita tak minum, tapi kita jamu kawan-kawan kita hak gapiak ni nak minum. Salah lah. La'ana Rasulullah SAW fil khamri 10. Kan? Bahkan kita sedih tengok budak-budak Melayu kita kerja dekat 7-Eleven, kerja dekat Speedmart, kan? Jadi cashier arak. Dan kali ni Nabi laknat. Kan? Bai'aha, penjual. Lepas tu dah lah bai'aha wa akila thamaniha, yang makan harganya. Of course lah gaji dia atas jual arak ni. Kan? Tapi itu benda yang masyarakat tak faham. Tak. Walaupun kita kata dari segi demokrasi, kita tak boleh kata bila kerajaan benarkan kita boleh ikut. Itu kita kata balik, kalau orang tu tadi dia i'tiqad benda ni halal sebab kerajaan izinkan, itu adalah kufur. Itu adalah kufur. Kalau dia tak i'tiqad benda tu halal tapi dia tahu dia buat dosa, kita kata dia berdosa lah. Macam kita dah bincangkan sebelum ni. Tapi poin dia kita nak kata, gerakan untuk membawa masuk ideologi demokrasi ni bahaya sebab dia berlawanan dengan tauhid. Dia berlawanan dengan tauhid. Berlawanan dengan hukum syarak. Berlawanan dengan akidah asas Islam bahawa hukum milik Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mestilah ditunggalkan pada hukum hakam syariat. Kan? Jadi itu kita kena faham. Soalan dia tanya di sini, bagaimana kes Lina Joy? Lina Joy macam tu lah, dia dulu kapiak, lepas tu kahwin masuk Islam, lepas tu murtad. Kan? Dia nak minta nama dia di IC ditukar. So kita kata itu satu, sepatutnya mahkamah ini, pertama kita kata orang yang dah murtad, kita tak ada kata dia tak murtad. Tak. Orang yang dah murtad, kita tak boleh nak kata you jangan tukar IC. Dah dia murtad, buat macam mana? Kalau kita tak kata dia murtad, kita pun jadi kafir juga. Tidak mengkafirkan orang kafir. Tapi isunya adalah bila kita tak boleh nak buat undang-undang yang sepatutnya. Apa dia undang-undang yang sepatutnya? Ialah man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agama dia, kata Nabi SAW, hukum bunuh. Pemerintah lah maksudnya, pemerintah yang kena hukum bunuh. Kita tak boleh lah. Ya. Tapi hukum murtad ni sangat sensitif. Kan? Anda ingat masa kes Aisyah Bukhari tu,
masa zaman Perdana Menteri keempat tu kan, dia buat main masa tu pasal dia nak backup dari dia lah kes tu kan, kes tu besar kan. So dia buat main satu ulama daripada Mesir. Jadi ulama tu keluar fatwa. Masa tu nak baca dalam paper ni, masa tu dia kecil, sekolah rendah ni, tapi ingat pasal lepas tu dia ada buat siri penerangan dalam TV lagi. Dia pun ambil lah ulama pada Sudan, ulama Mesir main terang dalam TV kan, isu-isu hukum macam tu, untuk counter balik masa tu fatwa-fatwa PAS masa tu. Ya, walaupun PAS ni politik dia pun boleh berubah macam kameleon juga kan. Tapi kita kata ada certain time dia pernah betul lah kan. Jadi kita kata masa tu dia buat main satu ulama ni, ulama masyhur, ulama Mesir, ulama Azhar, bagi fatwa kata orang murtad ni kalau tak kacau kita tak apa, biar. Dan ini fatwa yang masyhur sekarang orang pakai. Orang kata murtad ni tak apa. Tak apa dari sudut apa? Dia kata maksudnya dari sudut kita tak boleh paksa dia. Kan, tak boleh paksa dia dari sudut nak tukar agama tu, kita tak boleh halang. Dia kata dah, Islam tak faham lagu tu. Islam melihat orang ini bila dia dah masuk Islam, kemudian dia murtad, maknanya dia telah memperolok-olokkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau kita biarkan dia macam itu, maknanya kita akan dilihat agama yang lemah. Agama yang lemah. Kan? Mana ada dalam dunia ni agama dia nak bagi orang yang menganut agama dia keluar daripada Islam. Kan? Dan orang yang murtad daripada Islam ni, buatlah kajian daripada zaman Nabi sampailah zaman kita. Pernah ada orang murtad, alasan dia murtad sebab Islam tak logik. Pernah jumpa? Pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah. Kan? Habis-habis berani dia boleh dakwah pun, dia kata, oh saya masuk Islam dulu, mak saya kata malam 7 likur pasang pelita sebab takut malaikat tak nampak jalan. Dia kata saya tak boleh terima agama macam ni. Abang dia jangan kata hang Islam tak terima agama macam tu. Kan? Maksudnya dia ambil sudu Islam, fake Islam, dia tohmah benda tu. Dalam ilmu mantik moden kita panggil itu sebagai the straw man fallacy. Kan? Maksudnya dia buat satu Islam bersih dia, lepas tu dia kata Islam ni tak betul, itu dia murtad. Na'udzubillah min zalik. Adapun Islam hak betul-betul Islam tak. Kita tak pernah jumpa lagi orang kata saya tak boleh terima Islam suruh sembah Tuhan yang satu je. Setelah saya kaji dengan ilmu mantik, dengan ilmu falsafah, dia kata memang kita ni kena sembah 3 Tuhan tapi satu tapi 3. Mana ada? Kan? Orang yang jadi ateis tu tengok aja ateis. Pasal apa jadi ateis? Ateis ni banyak masalah jiwa. Kan? Masalah jiwa bila jadi musibah datang. Bila dia kurang ilmu dia kurang. Lepas tu dia datang musibah. Contoh syubhat orang ateis, budak-budak selalu orang ateis kata apa? Dia kata apa Tuhan bagi saya macam ni, kena saya macam ni. Kan? Dia tak boleh faham the problem of evil, dilemma of evil. Kan? Maksudnya pasal apa benda buruk jadi dekat dia? Pasal apa Tuhan tak bincang dulu masa nak cipta saya, dia kata. Jadi antara syubhat yang famous dalam kalangan orang ateis, dia suka kata. Dia kata awak Tuhan tak discuss dulu dengan dia. Saya tak mau pun lahir ke dunia ni hidup sengsara macam ni, dia kata. Hakikatnya dia ni cuba cek sejarah hidup dia. Kalau kita boleh cabarlah, cuba cek sejarah hidup dia. Pernah tak dulu masa dia kecil-kecil, pak dia paksa dia buat something yang dia tak setuju, atau family dia paksa dia buat benda yang dia tak setuju. So bila dipaksa buat benda yang dia tak suka, benda yang dia dipaksa buat tu menyebabkan hidup dia susah. Kebiasaannya macam itulah. Sebenarnya dia ada problem dengan pak dia salahkan Tuhan. Kan? Nak salahkan pak tak boleh lah, pak dah mati ke apa ke. Kan? Tapi dia rasa benda tu punca masalah hidup dia pasal dia kena buat apa yang dia tak nak buat. Lepas tu dia melarat sampai pasal Tuhan cipta dia. Tu syubhat bukan syubhat akademik pun. Syubhat jiwa, masalah jiwa, runtunan jiwa. Kan? Macam kes yang kita pernah hadapi, anak dia mengaji international school. So dia kata anak saya semua kawan-kawan dia Cina.
So dia kata one day anak dia balik daripada sekolah, tanya pak dia, "Pak, apa bukti Tuhan ni wujud?" Sebab kawan-kawan dia tanya. Kawan dia Cina ni semua dah macam atheist lah, family dah atheist. Kan? So yang pak ni pun tak nak jawab. Jadi pertama kita kata yang hang pi dedahkan akidah anak hang kepada bahaya tu suruh. Kan? Itu masalah dia. Kan? Jadi bukan isu kerana dia, bukan Islam bukan tak ada jawapan pada soalan tersebut. Islam ada jawapan. Islam ada jawapan. Kan? Yang tak ada jawapan ni kalau Islam yang tak betul. Kan? Di antara punca orang ateis jadi ateis ialah soalan dia, kalau Tuhan wujud tu di mana Tuhan? Kalau dia hidup di negara Salafi, alhamdulillah tak ada masalah. Jawapan ni paling awal kali dia kena ajak dengan pak dia. Kan? Maksudnya tak ada isu. Kan? Anak saya 3 tahun pun tahu kalau tanya Tuhan kat mana. Kan? Tapi ada orang tua umur 300 tahun tak tahu. Kan? Kalau mengaji kitab penuh memang tak jumpa sampai sudah. Kan? Tapi kita nak kata punca dia bukan Islam, akidah yang sesat. Kan? Tengok apa nama satu Mali Agama Islam sebuah negeri itulah, tak mahu sebut. Dia punya anti Wahabi, tangkap habis orang, tak bagi tahu dia. Kan? Tapi bila mai dia terbit satu buku tu pasal ateis lah. Dia dalam satu part tu dia cara-cara syubhat, kita nak jawab syubhat orang ateis. So di antara syubhat tu ialah itulah, kan, macam mana kalau orang ateis tanya di mana Tuhan. So dia kata kita ada 2 jawapan. Pertama jawapan salaf, Allah di atas langit. Dia kena terima lah jugalah kali. Sedap ke diri pun kata. Kan? Sedap ke diri. Kata maknanya akidah yang hang bawa Tuhan tak bertempat tu, tak boleh nak jawab syubhat orang ateis ni. Dan memang dia jadi syubhat pun. Punca syubhat tu main pasal orang ateis lah. Sebab tu Al-Ghazali sebut dalam kitab dia, dia kata kita bukan tak mau ajak orang awam ilmu kalam, tapi kalau kita ajak orang awam ilmu kalam, nanti orang awam jadi ateis. Pasal orang awam tak ada terima satu benda yang wujud tak di atas, tak di bawah, tak di kiri, tak di kanan, tak di dalam, tak di luar. Kan? Itu fitrah. You ajak mereka benda yang lawan dengan fitrah, dia mana tak ada terima. Kan? Tak ada terima. Lepas tu kita bila pengajian, kita macam dia ada dui kan, macam kita kata. Masalah yang paling besar sekali ialah bila pengajian, sistem pengajian tu sendiri dia macam tak seragam. Kita pendidikan Islam, pertama sekali subjek pendidikan Islam macam subjek lain, dia untuk periksa. Anda ingat kami tu masa tingkatan 4, bila masuk tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 5 mengaji pendidikan Islam, pendidikan Quran Sunnah dengan pendidikan syariah tu, dia untuk periksa je. Ustazah masuk bawa buku soalan, ni jawab soalan. Bukan yang betul-betul nak ngapai. Kan? Padahal tingkatan 4 dah belajar dah haji. Esok umur 40 tahun nak pergi haji, kelang kabut cari kitab lagi. Dulu masa tingkatan 4 kan mengaji dah. Mak dia. Bukan dulu pendidikan Islam A+. Pasal dia bukan belajar benda tu untuk dia amal dalam hidup dia. Kan? Dia untuk periksa. Kok lah ustazah nak abang ni, hampa kena belajar ni, haji ni, esok nak pergi haji. Kan? Kalau tak pergi haji, esok kalau siapa dah kerja, ada duit, tak pergi haji, azab neraka, Tuhan kata kapiak, tak pergi haji. Dia tak ada, tak ajak macam tu. Hapai ni, dam-dam ni hapai. Untuk periksa. Lepas tu esok dah tua bangka, pergi haji, kena tipu lah. Kan? Ustaz, tadi saya sikat rambut, terkeluar rambut. Ustaz tu kata sekok kambing. Dah. Kena tipu kita. Mazhab mana terkeluar selai rambut sekok kambing? Dalam mazhab Syafi'i baru kena satu mud, ya. Satu cupak beras ya, dam dia. Kan? Kalau kita nak ambil pendapat-pendapat lain pula lagilah kan. Dia main tang dam dia Syafi'i straight tu. Anda cukup heran. Kan? Tapi bila main tang dia sendiri nak bagi mudah kerja dia, tak kira mazhab apa pun tak apa. Bayangkan melontak jamrah pukul 12 untuk hak yang Jamratul Aqabah 10 malam, lepas tu sambung untuk hari sebelah. Jam mana dia ikut? Sejak bila kalender Islam pakai jam putih? Pukul 12 malam. Kita pun heran tu. Kan? Dan ni mazhab apa dia pakai?
Dekat Malaysia kita ajak hak dalil, dia kata Wahabi sesat. Hak dia main di sini jadi mazhab apa dia pun tak tahu. Kan? Mazhab Wallabi ke apa ke? Kan? Ni Wallabi pun ada juga duduk dalam zon negara. Kan? Tapi ni tak tahu jadi apa lah. Ikut dan je. Kan? Tak kena dam pula tu. Tak apa pula kan, melontak sebelum waktu dia tak kena dam. Pasal kita nak bagi senang. Tak mau rebut-rebut dengan orang. Kan? Tapi kalau tak tahu hidak, kena dam. Tahu hidak tu dia macam tahu rukun tu. Kan? Kita sampai ada satu kes. Apa nama? Ada certain part bila benda tu macam dam lebih untung, dia macam kerah. Tu dam macam dapat satu kes tu, satu makcik tu dia period. Dia tak sempat lagi nak tawaf. Tawaf rukun, tawaf fardu, tawaf ifadah. So memanglah dalam mazhab Syafi'i kalau tak boleh itu kena tunggu sampai habis period tawaf. Tapi masalahnya tiket kapal terbang dah sampai masa. Dan dia ni kalau dia nak lanjut tempoh duduk, dia kena lanjut sendiri, kena cari sendiri hotel. Mana nak cari hotel? Kalau mesti haji kalau beli sendiri mau 1 malam 4,000. Kan? Tu kalau ada lah. Kalau ada. Kan? Silap hotel bangla pun tak jumpa tu. Kan hotel bangla murah lah, tapi kalau mesti haji pun dia naik harga juga. Hotel bangla yang belakang-belakang tu kan. Macam apa nama kita kata macam kita punya hotel, tapi kita lah ni tak ada lah hotel bajet pun hebat lah di Malaysia ni. Hotel bangla ni kita tak boleh bayang macam mana duduk dia. Kan? Tapi maknanya sukarlah makcik ni, payahlah kan. Ini tambah haji bagi fatwa ialah dia kena dam seekor unta. Maksudnya dia tawaf dan banyak dam seekor unta. Tapi dia kata unta kami pun tak ada, kena cari sendiri kat mana. Manalah kawan nak tahu cari unta. Kan? Unta seekor bukan murah tuan. Kan? Macam kita korban lembu kambing, kita ada seekor, bayangkan. Boleh aja kalau dia ambil pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maksudnya kalau dah kes macam ini, tawaf je lah. Kan? Tapi tak nak. Masa tu tak mau pula. Jadi kita kata sebenarnya dia beragama itu ikut apa? Taat pada dalil ke? Taat pada ulama' ke? Taat pada apa yang senang pada dia? Atau apa untung pada dia? Itu masalah tu. Kan? Kita bukanlah tuduh pada niat mereka, tapi mungkin mereka pun tak perasan benda tu. Kan? Niat mereka mungkinlah bukan kerana itu, tapi kita kata sepatutnya kita bila kita nak fatwa kepada orang awam, kita kena tengok situasi dan keadaan. Kita janganlah keras tak tentu hala. Kan? Kita Ibn Taimiyah macam ni, lepas tu bila sampai masa terdesak kita ambil fatwa dia. Lepas tu bila kita tak setuju, kita tuduh dia macam-macam. Tak betul lah. Kan? Bila orang tak ikut apa yang kita nak kerana dalil dan sebagainya, kita tuduh orang yang sesat, Wahabi dan sebagainya. Tapi sampai masa tempat kita tak boleh nak ikut apa mazhab yang kita pegang, tak apa. Kita lompat pergi sampai tak ada mazhab tu. Kan? Tak boleh lah tu. Tak adil lah. Kan? Tak adil lah. Hak yang duk keras nak ikut mazhab Syafi'i ni kan. Dahaga pergi tekan ayat kat mesin juga. Tak? Abang ada kalau ikut mazhab Syafi'i makan ayat haram. Tapi itulah masalah. Dia pilih tak kena gaya. Pasal jahil beragama atas kejahilan. Tak? Soalan kuliah kita kata, poin kita tadi ialah pendidikan tu dia dah ajak kita secara sekular. Dia tidak membantu untuk kita faham agama. Dia pisahkan sains satu benda. Walaupun alhamdulillah sains di Malaysia ni kita tak pakai teori Darwin ke apa ke. Tu baguslah pada satu segi. Tapi still dia tak melihat dari segi agama itu tak ditampilkan dalam pendidikan sains. Maksudnya macam mana kita nak melihat kebesaran Tuhan? Tu kadang orang ateis ni dia macam pelik juga. Dia tanya, kalau Tuhan wujud, mana tanda-tanda dia? Tu hang daripada ujung rambut ujung kaki bukan tanda Tuhan. Apa kau bengok? Kan? Setiap hari hang tengok matahari, awan, hujan turun, tak cukup bagi tanda. Kan? Dia nak miracles, dia nak mukjizat. Kan? Itu baru dia nak cari Tuhan. Tak betul lah macam tu. Kan? Jadi kita kata orang ateis ni dia bukan ada hujah akliyah.
Tak ada orang murtad kerana hujah akal. Orang murtad ni sebab hawa nafsu, syahwat, syubhat. Kan? So kita nak kata Islam tak adil, tak fair bila dia suruh hukum orang yang murtad dengan hukum bunuh. Tak betul lah. Pasal Islam sangat adil lah. Pasal agama ni sangat Islam. Tuhan kata la ikrah fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana yang betul, mana yang salah, dah jelas. So apa saja tindakan Islam seperti jihad, seperti hukum murtad, dia tidak lagi bentuk paksaan. Dia bukan lagi paksaan yang silap. Dia paksaan yang betul. Kita bukan paksa macam tu saja, kita dah bagi dalil. Kan? Sebab tu ayat ni antara hujah kata orang murtad dibunuh. Sebab Tuhan kata la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Maknanya, pertama Tuhan kata la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya apa saja tindakan kita yang berbentuk kekerasan kepada orang yang murtad tidak lagi dianggap sebagai paksaan. Sebab apa? Pasal Tuhan kata qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sebab kita dah bagi tahu dia mana yang betul, mana yang salah. So confirm dia murtad ni sebab dia yang masalah dia, bukan masalah agama, bukan masalah Tuhan. Tuhan dah bagi tahu dia. Tuhan dah jelaskan sejelas-jelasnya keterangan Tuhan. Dah jelas. Kan? Dan Tuhan kata siapa yang pegang, yang kufur dengan taghut, beriman dengan Allah, dia telah berpegang dengan ikatan yang utuh. Maknanya, kalau dia beriman dengan taghut dan kufur dengan Allah, habis darah dia. Muhdar. Kan? Tapi tengok orang liberal, dia faham lagu ayat ni. Kan? Padahal ayat ni di antara ayat yang jadi dalil untuk kita kata orang murtad itu layak untuk dihukum dengan hukum yang Nabi dah sebut. Bukan hukum kita, bukanlah kita buat tu kesimpulan daripada akal kita, pasal Nabi dah sebut benda tu. Kan? Jadi ini di antara syubhat-syubhat yang kalau kita nak bincang panjang, tapi ala kulli hal, poin dia adalah bila kita dah sebut, hari itu kita dah bincang pasal mazhab, kita dah tahu kedudukannya. Sama juga sistem pemerintahan ni, kita kena faham limit dia. Dan apakah sistem yang boleh merosakkan. So kalau kita kata dalam kalangan ulama, dia ada fahaman yang merosakkan macam fahaman tasawuf, ta'assub mazhab, ini boleh bawa kepada syirik kerana boleh mengangkat ulama ke taraf ada autoriti menghalal dan mengharamkan. So sama juga dalam isu umara, antara ideologi yang boleh membawa kita kepada kesyirikan ialah ideologi demokrasi tulen, yang beriktikad memang pemerintah itu secara asasnya dia ada hak untuk menghalal dan mengharamkan, atau rakyat secara keseluruhannya, manusia ini sendiri yang menentukan, yang determine apa yang halal, apa yang haram. So kalau iktikad yang macam itu, itulah dia yang berlawanan dengan bab ini. Tapi kita tak boleh kata semua negara yang pakai sistem demokrasi kufur. Tak boleh lah macam tu. Pasal dia ada, macam kita sebut tadi, sistem dia jadi sama-sama. Apa dimaksudkan? Setengah orang bila dia faham demokrasi ni, dia ingat pilihan raya yang 5 tahun sekali. Kan? Tapi lah ni bukan 5 tahun sekali lah. Dia macam berapa hari sekali. Kan? Tapi itu bukan, tapi yang dikehendaki oleh orang kafir bukan itu. Kita kena faham. Kan? Yang dikehendaki oleh orang kafir bukan itu. Dia pun nak something else yang dia nak buat kepada kita. Ideologi demokrasi yang berangkai dengannya liberalism dan juga secularism. Secularism bukan yang macam kita faham Kamal Tatuk tak bagi orang, paksa orang jangan semayang, itu bukan. Secularism ni dia harus, maksud secularism bagi mereka ialah kerajaan tak boleh ada berpihak kepada mana-mana agama. So dari segi adakah salah kalau dalam perlembagaan ada perkataan Islam agama persekutuan? Dalam fahaman kebanyakan orang yang fahaman liberal, dia kata tak salah untuk kerajaan state dia ada agama something yang dia pegang. Tapi yang salah ialah kalau dia hanya fokus pada agama tu, dia tak tolong agama lain. So kalau kerajaan bina masjid negara, kena bina juga gereja, kena bina juga kuil, kena bagi peruntukan kepada agama lain untuk hidup sama-sama, subur sama-sama. Macam kalau macam Indonesia punya fahaman, dia lagi dahsyat. Dia kerajaan memang tak boleh interfere langsung. Kerajaan tak boleh bina masjid langsung. Macam masjid negara, masjid Istiqlal, bukan kerajaan bina. Dia orang-orang awam yang bina. Dana awam. Dia kerajaan tak boleh keluar duit kata nak bina masjid, tak boleh.
Lepas tu dia bebas. Sana kan orang Salafi boleh bina masjid suka hati lah. Kan? Maksud dia tak ada campur tangan kerajaan sudut itu. Tapi kita alhamdulillah Malaysia lebih baik. Cuma kita nak kata, kita jangan sampai ideologi demokrasi tulen ini masuk. Itu kita tak nak. Tapi benda itu yang kita nampak semakin mendatang kepada kita. Especially sejak ada gerakan bersih dan sebagainya. Sejak daripada ada gerakan bersih tu, betul kita sekarang ada macam-macam lagi. Kan? Hakam lah, IRF lah, macam-macam lah gerakan liberal ni, dia nak bawa ideologi tersebut kepada kita. Allahul musta'an. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan? Tak ada? Mana soalan? Dah jawab dah? Dah. Soalan dah jawab dah? Semuanya soalan? Tak ada? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.